Selamat Paskah, Jemaat Kekasih Tuhan. 主内弟兄姐妹们，共祝大家复活节平安。 Kristus sudah bangkit. 基督已经复活了， Iman kita tidak sia-sia. 我们信心不是徒劳的。 Kristus sudah bangkit, kita dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitan Kristus. 透过基督复活的大能，我们在重生。 Kristus sudah bangkit, kita dibenarkan oleh Kristus yang telah mati di atas kayu salib. 基督已经复活，透过他的十字架的大功，我们称为义了。 Kristus sudah bangkit dan kuasa kebangkitan Kristus menguduskan kita. 基督已经复活，他复活的大能洁净了我们的。 Bahkan Kristus yang bangkit menjadi dasar iman kita. 已经复活的基督成为我们信心的根基。 Bahkan saudara kita yang percaya kepada Kristus pun akan dibangkitkan dan memiliki tubuh yang sama dengan kebangkitan Kristus. 我们已经信主的人，我们将也要复活，跟主在一起。 Singkatnya, 简而言之， kebangkitan Kristus adalah segalanya bagi iman Kristen. 对基督徒而言，基督复活成为我们的信心的一切。 Oleh sebab itu, saudara, hari ini kita juga akan melihat bagian Alkitab yang berbicara tentang bagaimana kuasa kebangkitan Kristus mengubah dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus. 从神的话语，我们要看两位神的这个门徒，他们走向这个以马乌斯的路上，他们如何的改变了。 Mari kita baca firman Tuhan Lukas 24 ayat 13 sampai 16. 我们来看神的话语，路加福音24章13节到16节。 Lukas 24 13 sampai 16. 路加福音24章13到16节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang murid Yesus pergi sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 25 dan 26. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 30 sampai 35 kita baca dari bahasa Mandarin. 30节，到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，掰开，递给他们，他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然耶稣不见了，他们彼此说，在路上他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？他们就立时起身回耶路撒冷去。 正遇见11个使徒和他们同人聚集在一处，说：“主果然复活，已经显给西门看了。”两个人就把路上所遇见和掰饼的时候，怎么被他们认出来的事，都述说了一遍。 Berbahagia mereka yang membaca firman dan hidup di dalam firman Tuhan. 听神的话语，然后活在神的话语里面的人有福了。 Mari jemaat kita berdoa, mohon Tuhan yang pimpin kita di dalam pemberitaan firman. 我们来进入祷告，预备好我们的心。 Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. 主啊，我们将这个时刻交托于你。 Tuhan yang telah hidup dan Tuhan berada di tengah kami. 已经复活的主，已经在我们身上的主。 Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera ke dalam hati kami. 主啊，全圣灵光照我们的心。 Kami bersyukur Kristus yang sudah bangkit dan kami menyembah kepada Allah yang hidup. 我们感谢你复活的主，我们要敬拜你活的主。 Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan mengenal Kristus lebih dalam lagi. 主啊，请圣灵帮助我们，可以了解你的话语，更深的认识你。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 如此祷 Amin. 告，奉耶稣的名求，阿门。 Suatu saat saya ditanya oleh teman saya, 有一次有个朋友问我，
Dia bilang, Pak Yonatan, sebenarnya apa ya kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita? 其实，在我们生活中，主复活的大能有何意义呢？ Pertanyaan yang sederhana itu pun membuat saya bertanya. 这样简单一个问题，也让我自问： Dalam hal apakah kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup saya? 就是神的复活的大能在我身上起了何作用？ Apakah kebangkitan Kristus hanya dialami oleh murid-muridnya? 是否这个复活大能可以让这个门徒们经历到？ Apakah orang Kristen zaman modern seperti ini masih mengalami kuasa kebangkitan Kristus? 现今这个那么先进的时代，是否还可以感受到复活的大能呢？ Jikalau iya, di mana konkretnya bahwa hidup kita diubah atau ditransformasi oleh kuasa kebangkitan Kristus? 如果真的是的话，我们怎么去看到神的这个复活大能如何显现在我们的生活中？ Rasul Paulus berkata bahwa betapa hebatnya kuasa kebangkitan Kristus bekerja di dalam diri orang yang percaya. 保罗说，他向我们这信的人所显的能力是何等的浩大。 Hari ini kita secara khusus melihat kedua murid yang berjalan ke Emmaus. 今天我们专注在这个走向以马乌斯的那两个门徒， Bagaimana kuasa kebangkitan Kristus bekerja di dalam diri mereka. 主复活的大能如何实现在他们工作在他们的身 Dan 上？ kuasa itu masih nyata dalam hidup kita. 这个大能还是在我们生活中那么的明显。 Pertama kita akan melihat terlebih dahulu sebenarnya apa yang menjadi masalah kedua murid ini. 第一点，我们看这个两个门徒的问题所在。 Kalau kita tidak tahu masalah, kita pun tidak tahu di mana kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam hidup mereka. 如果我们不知道他们的问题，我们也不知道上帝复活大能如何在他们身上运行。 Lukas menjelaskan di dalam ayat yang ke-15 dan 26 ada 3 hal. 路加在15节和26节谈到3件事。 Ayat 16 saya bacakan yang pertama, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. 16节说，只是他们的眼睛迷糊了， Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. 以至于说他们不能认识他。 Dengan kata ada sesuatu menutupi hati, mereka tidak ada fellowship dengan Kristus. 换句话说，有一样东西就遮住了他们的心，使得他们跟上帝没有一个团契。 Mereka hanya mengenal tentang Kristus. 他们只是认识基督， Yaitu Kristus adalah orang Nazaret. 基督是拿撒勒人， Dia adalah seorang nabi. 他是个先知， Dan dikatakan bahwa dia melakukan perbuatan yang dahsyat dari Allah. 他行了一个大事。 Tetapi sudah itu merupakan sesuatu fakta apa yang Tuhan Yesus kerjakan. 这是耶稣所做的一个事实。 Tetapi saudara mereka tidak mengenal secara pribadi yaitu Kristus yang telah bangkit dan hidup. 但是他们不能去亲身体验到那个复 Ada 活的大能。 sesuatu yang menutupi mata mereka. 有一样东西正在遮住他们的眼睛。 Mata ada 2 pengertian saudara. 眼睛有2个定义， Yaitu pertama mata fisik. 第一点就是肉身的眼睛。 Pada waktu seseorang memiliki katarak ada sesuatu yang menutupi matanya. 当有一个人他有了白内障的时候，有一样那个膜 Sehingga 盖 dia 住他的 tidak 眼睛， melihat sesuatu dengan jelas. 所以他看不清。 Orang melihat jelas tetapi bagi dia tidak jelas. 别人看得清楚，但是他看不清。 Bukan masalah apa yang dilihat tetapi masalah pada dirinya. 不是说什么看到的东西，但是问题是在他身上。 Tetapi sudah yang kedua adalah metafor, itu mata rohani. 再来就是隐喻性的那个眼睛，就是属灵眼 Pengertian 睛。 mereka tidak mengenal Tuhan Yesus berarti pikiran mereka tertutup. 他们不认识基督，所以他们的思想被蒙住。 Yaitu saudara ada sesuatu yang mereka tidak bisa terobos melihat Tuhan Yesus yang sesungguhnya. 有一样东西使他们不能穿透看清楚耶稣是谁。 Rasul Paulus mengatakan bahwa pikiran kita dibutakan oleh ilah zaman. 使徒保罗说，我们已被这个世界、这个世代被蒙住 Sehingga 了。 melalui pikiran kita, kita tidak mengenal siapa Tuhan. 透过我们的思考的话，我们不能认识上帝。 Oleh sebab itu saudara, disitulah kuasa Roh Kudus bekerja mengubah pikiran kita.
这就是圣灵在我们当中运行，改变我们的思考， Bukan kita yang mengubah diri kita, 不是我们改变我们自己， tetapi belas kasihan Tuhan berdasarkan anugerah dan kemurahan Dia mengubah pikiran seseorang. 但是上帝那慈悲的怜悯，凭着他的恩典，他改变了我们思想。 Oleh sebab itu Tuhan Yesus pada waktu bertemu mereka, Dia menjelaskan kitab suci. 耶稣见到他们的时候，耶稣解释关于圣经， Di dalam pasal Lukas 24 ayat 45 dikatakan, 在路加福音12章45节这里说， Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。 Sehingga mereka mengenal Kristus sebab Kristus bersaksi, kitab suci bersaksi akan Kristus. 他们可以认识基督，因为圣经里见证了基督。 Dulunya mereka hanya menghafal atau mengenal secara fakta kitab suci. 他们以前是只有背诵圣经，只是 Tetapi 从事 sekarang 实上 kitab 来认识圣 suci 经。 itu menjadi milik mereka. 那圣经现在成为属于他们的， Bagaimana hal itu bisa terjadi? 这事情为什么会发生呢？ Disinilah kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja di dalam diri kita. 这就是耶稣复活的大能在我们心里面运行所发出 Efesus, 来的。 kita buka Efesus pasal yang pertama 我们打开以 ayat 弗所书 ke-17. 第一章17节， Saya bacakan ayat ini, saudara. Efesus pasal yang pertama, ayat ke-15. 从15节。 Ya, tadi saya bilang 17, betul. Aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. 17节，求我们主耶稣基督的上帝荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏赐给我们，给你们，使你们真知道他。 Supaya Ia memberikan mata hatimu terang, dan kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. 并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。 Jemaat Efesus telah memiliki kasih Kristus. 以弗所的信徒，他们得了上帝的那个爱， Iman mereka terus bertumbuh. 他们的信心不断的成 Dan 长， iman dan kasih itu telah tersiar di mana-mana tuh. 他们的信心已经传遍了。 Tapi Rasul Paulus ingin lagi lebih dalam mereka mengenal siapa Kristus. 但是保罗要他们更深的去认识基督， Dan dia memohon Bapa yang mengaruniakan itu kepada mereka. 他祈求父神赐那个给他们， Supaya iman itu berdasarkan pengenalan Kristus. 所以信心是凭着对基督的认识， Kasih itu berdasarkan pengenalan Kristus. 那爱是凭着对基督的认 Dan 识。 pengenalan Kristus bertumbuh selaras dengan kasih dan iman. 那对上帝、对基督的认识，跟这个信心平行。 Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. 圣灵在我们里面运行， Untuk membawa kita itu mengenal Kristus adalah sahabat kita. 带领我们来认识主基督是我们的挚友。 Pengenalan Kristus bukan lagi sebagai objek yang asing, 基督不再成为一个陌生的一个对象， tapi sebagai subjek Dan yang ses- bersahabat dengan kita. 但成为一个个体，就成为一个个体，跟我 Aku 们 mengenal 同 dia, 一个 dan 朋友。 dia mengenal aku. 我们认识他，他认识我们。 Pengenalan yang seperti ini membuat orang tunduk kepada Kristus, 这个认识使得我们服从基督， menyembah kepada Dia, 敬拜他， dan juga hidupnya itu lebih mencintai Tuhan. 就过着一个更爱上帝的生活。 Saudari, ini merupakan suatu rahasia kekristenan. 这就是基督教的奥秘。 Rasul Petrus, dia sudah mendapat pengajaran yang begitu banyak dari Tuhan Yesus. 保罗他从耶稣那里学了很多， Peter, 彼得在耶稣那里学了很多。 Tapi pada waktu Roh Kudus dicurahkan kepada Rasul Petrus, 当圣灵降临在彼得身上的时候， pada waktu dia berkhotbah, dia mengutip banyak ayat kitab suci. 他讲道的时候，他引用了很多的神的话。 Dengan kata lain, dia memandang kitab suci bukan seperti dulu, tetapi dari penerangan Roh Kudus.
所以他不再以以前的方式去看待圣经，但是透过圣灵的那个光照。Saudara, dulu saya sebagai waktu SMP dan SMA 当我初中、高中的时候， pilih agama Kristen. 我选择了基督教， Saya belajar agama Kristen dan saya menghafal dan ujiannya bagus. 我就选了这个基督教，然后我背诵经文，我的考试成绩 Bahkan 很好。 nilai raport saya nilainya 9 sudah agama Kristen. 在我的这个成绩表的分数是9点多分。 Lalu mereka bilang Yonatan mau jadi pendeta, agamanya nilainya 9. 他们说你的那个宗教成绩那么好，你是将来要成为一个牧 Tapi 师。 saya tidak mengenal Kristus. 我不认识基督， Ada sesuatu yang menutupi mata saya. 有一样东西在蒙住我的眼睛。 Saya hanya menghafal Kristus dan mendengar khotbah tentang Kristus. 我只是背诵关于基督，我只是听关于基督的道。 Saya menerima orang yang mengajarkan tentang Kristus, tetapi Kristus itu adalah pribadi yang asing. 虽然我听了，但是我觉得基督是一个陌生的一个个体。 Pada waktu saya SMA 3 masuk ke satu retreat hanya 30 orang saja. 那我在高中时候就参加了一个退休会，只有30个人参加。 Firman Tuhan itu sama, Kristus adalah juru selamat. 神的话也是一样的，基督 Dan 就是救 Kristus 主， disalibkan untuk kita. 为我们而被钉死在十 Dikatakan 字架 bahwa dia 上。 telah mati untuk kita supaya kita orang berdosa boleh dibenarkan oleh Allah. 他为我们死的，我们这个罪人可以得称义。 Saya tidak tahu mengapa dan saya melihat sendiri saya orang berdosa. 我不知道为什么那时候看我自己一个罪人， Dan saya mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. 我承认耶稣基督是主， Saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan sambil saya menangis di hadapan Tuhan. 我那时候就接受耶稣成为救主，我为此而哭 Itu 泣。 adalah suatu rahasia, saudara. 这是一个奥秘， Dan itu Roh Kudus yang bekerja dalam hati saya. 是圣灵在我们心里面动工。 Saudara-saudaraku sekalian, Roh Kudus masih berada di tengah-tengah kita. 圣灵还存在我们当中。 Augustin hidup dalam dosa dan hawa nafsu. 奥古斯丁他活在最终在那个情欲当中， Dia tidak menemukan jalan keluar dari persoalan hidupnya. 他从他问题中找不到出路。 Pada suatu saat dia duduk sendiri, kemudian ada orang datang membawa satu catatan di dalam Roma 13 ayat 13 dan 14. 当有一天他自己坐着一个人的时候，一个人带了一个纸条，然后里面有罗马书。 Ambillah dan bacalah, orang itu 那个人 berkata. 说：“你拿去读吧。 Augustin tidak pernah kenal siapakah dia. ”奥古斯丁他从来不认识上帝。 Tapi pada waktu dia baca Roma 13, 14, 当他读罗马13和14节的时候， bangunlah kamu hidup yang di dalam hawa nafsu. 你起来吧，活在这个私欲中的人起来吧。 Dan kemudian dikatakan kenakanlah Kristus Yesus. 你穿上耶稣基督， Disitulah dia bertobat, disitulah dia mengenal Tuhan. 那时候他就悔改，认识了主。 Saudara-saudaraku sekalian, ini kuasa Roh Kudus yang bekerja. 这是圣灵的大作为。 Mari kita lihat yang kedua di Lukas pasal yang ke-24. 我们再看路加福音24章， Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." 25节，耶稣对他们说：“无知的人啊，先知所说的一切话，你们心信得太迟钝了。 Kata bodoh di sini bukan karena orang yang idiot atau kurang intelektual, 这里无知并不是他是一个愚笨的人，或者说在知识上 tapi 他是 orang 无知的人， yang tidak bisa membedakan spirituality, 但是在属灵上他无法去分辨， orang yang kurang mengerti kedalaman spirituality, 他们不了解这个属灵上的一个主权， atau orang yang mengenal akan Kristus lebih dalam, 他不能去更深的了解基督， sehingga dia disebut orang bodoh, hanya mengenal sedikit atau mengenal sebagian saja. 所以他是被称为无知的人，他只知道一部分而已。 Saudara, apa yang dikenal oleh kedua murid Tuhan Yesus itu? 这个两个使徒所知道的是什么？ Ayat 19. 19节， Apa yang terjadi dengan orang Nazaret? 什么事呢？ Yesus hanya orang Nazaret. 就是拿撒勒人耶稣的事， Apakah salah? 错吗？
Memang secara sejak dalam Yesus dicatat bahwa ia hidup di Nazaret. 在历史上记载说，耶稣是活在拿撒勒。 Apakah dia hanya orang Nazaret? 他单单只是一个拿撒勒人吗？ Apakah dia adalah Mesaya yang menderita? 他是受苦的弥赛亚吗？ Mereka tidak melihat lebih dalam lagi, hanya berada di permukaan saja. 他们只看表面，不是更深的去看。 Orang Israel melihat Tuhan Yesus adalah anak tukang kayu saja. 以色列人看耶稣是一个木匠的儿子， Apakah salah, saudara? 错吗？ Memang betul. 对的， Tetapi tidak semuanya betul, semuanya benar. 但是不全对。 Dia adalah anak Allah yang hidup itu. 他是那个活的主的 Lalu 儿子。 dikatakan dia adalah seorang nabi. 在这里说他是一个先知， Apakah salah bahwa dia seorang nabi? 这样说是错的吗？ Nabi adalah penyambung, orang yang sebagai penyambung lidah Allah. 先知就是一个中介， Yaitu membawa firman Allah kepada manusia. 将神的话语带到给人 Oleh 类。 sebab itu Nabi sering kali berkata, demikianlah firman Tuhan. 先知经常说，神的话语如此如此说， Bertobatlah dan Allah akan, kalau kamu tidak bertobat, Allah akan menghukum kamu. 你们悔改吧。如果你不悔改的话，上帝会惩罚 Memang 你。 Tuhan Yesus adalah nabi. Apakah dia hanya salah satu nabi? 耶稣他确实是一个先知，但是他是只有单单是一个其中一个先知吗？ Dialah Allah yang mengirim nabi. 他是一个差派先知的上帝。 Memang jabatan Tuhan Yesus sebagai nabi, tetapi dia adalah anak Allah. 其实他的职称是一个先知，但是他是神的儿女， Bukan dia hanya nabi melakukan perbuatan mujizat. 并不是这个先知行了很多奇事。 Memang dia melakukan mujizat. 当然他行了奇事， Itu hanya separuh kebenaran, tetapi dia adalah nabi yang naik di atas kayu salib untuk mencucurkan darah dan untuk mengampunan dosa. 但是他是上十字架的先知，他流下的血就是要洗净我们一切的罪。 Bahkan ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia adalah datang membebaskan bangsa Israel. 在21节说，我们素来盼望要属以色列民的就是他， Mereka salah mengenal Tuhan Yesus 他们错认了耶稣， sebagai seorang pemimpin secara politik, 就是他们认为耶稣是一个这个政治上的一个领袖， yaitu dia ada keturunan Raja Daud, 他是这个这个大卫的后裔， memimpin bangsa Israel berperang melawan penjajah Romawi. 就带领这个以色列人去抵挡这个 Tetapi 罗马的 apakah 统治。 konsep ini benar? 这个观念是对的吗？ Benar karena apokaliptik Yahudi. 这个是凭着这个犹太的教义的话是 Tapi 正确的。 bukan yaitu Yesus yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. 这个是在旧约圣经所预言 Oleh 关 karena 于耶 itu 稣， disebut dikatakan mereka itu bodoh, saudara. 所以说他们是无知的。 Pengertian yang tidak seluruh lengkap dan dalam tentang siapa Tuhan Yesus. 他们对耶稣的认识，耶稣是谁，他的认知是不够深 Oleh 奥。 sebab itu mereka kembali ke mana? Ke tempat asalnya. 如果他们回到他们家乡， Artinya misi pengharapan kita kepada Kristus sudah selesai. 那代表说我们对基督的那个愿景已经结束了， Dia sudah mati. 因为他已经死了， Hati menjadi kecewa, hati terluka, 他的心已经失望、受 hati 伤了， menjadi takut. 变得害怕。 Dan semua peristiwa itu hanya berada di dalam otak saja. 这些事情只有出现在他脑海里而已。 Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang dan menjelaskan kitab suci. 耶稣来就是要解释圣经。 Tapi apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus menjelaskan firman? Kita lihat di ayat 31. 耶稣解释的时候发生什么事？我们看31节、 Ayat 32 salah. 32节， Kata mereka seorang yang lain. 他们彼此说： Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? 在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？ Ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. 当他解释圣经给我们的时候， Tuhan Yesus mendekati mereka dengan objektif firman. 耶稣以这个客观性的话语来接近他们。 Kedua murid itu juga membaca firman yang sama. 那两个门徒也是读同样的经文， Tuhan 同样的 Yesus 话语。 menjelaskan kembali. 耶稣再一次解释，
Dan mereka melihat lebih dalam dan hati mereka berkobar-kobar. 他们更深的去探讨，然后他们心都火热起来。 Kata berkobar-kobar itu supaya hati dihidupkan oleh firman Allah. 就火热的话，他们的心就被那个神的话语在兴旺， Hati itu mengenal Kristus lebih dalam lagi. 他们更深的来认识基督。 Bukan mereka hanya membaca kitab suci, tapi kitab suci bersaksi tentang Kristus dan mereka melihat Kristus. 他们不单单读神的话语，但是圣经见证了基督，他们看到了基督。 Dan hati yang berkobar seperti itulah mereka bangkit kembali ke Yerusalem. 就是以这个火热的心，他们在立身走向 Ayat 耶路撒冷。 33 dikatakan, bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. 在33节，他们立时起身回耶路撒冷去。 Hati yang berkobar ada dedikasi yang baru. 火热的心就是代表一个新的尾声， Hati yang berkobar ada visi yang baru. 有一个新的愿景。 Hati yang berkobar sekarang ada keberanian dari Tuhan. 火热的心有得到从神而来的勇 Hati 气 yang。baru akan bergabung dengan orang-orang percaya di Yerusalem. 火热的心让他们跟那些耶路撒冷的信徒聚集在一 Untuk 起， menyatakan bahwa Kristus itu sudah hidup. 来彰显耶稣是已经复活了。 Mereka kembali ke Yerusalem. 他们回到耶路撒冷去， Bukan tempat yang nyaman pada waktu itu. 当时不是一个安全的地方， Yaitu itu tempat di mana mereka menyalibkan Tuhan. 就是在意他们把耶稣钉在十字架上的地 Dengan 方。 kata lain mereka pun tidak menghiraukan nyawanya dan sekarang pergi ke Yerusalem. 换句话说，他们不理会他的性命，然后去了耶路撒 Setelah 冷去。 kembali ke Yerusalem mereka tidak kembali lagi, saudara. 他们到了耶路撒冷，不再回家。 Mungkin mereka sudah berkeluarga, mereka balik lagi, tetapi misi untuk Yerusalem tidak pernah berhenti. 他们不回到他们家中，他们这个对耶路撒冷的使命不断的 Saudara, 继续下去。 kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja di dalam kehendak kita. 主复活的大能运行在我们生活上， Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus 一个经历主复活的大能的 ada 人， tekad hidup suci bagi Tuhan. 会立志要过着一个圣洁的生 Orang yang 活， mengalami kuasa kebangkitan Kristus 经历这个上帝复活的大 ada 能的人， keberanian bersaksi bagi Tuhan. 勇敢为主做见证， Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus 经历耶稣基督复活的大能的人， dia membaktikan dirinya untuk Injil Kerajaan Allah. 他为上帝的福音和国度委 Hidupnya 身， tidak akan sama lagi. 他的生活跟以前不一样了。 Kenapa, saudara? Karena Kristus yang hidup sekarang hidup di dalam diriku. 因为复活的基督活在我的心里面了。 Yeremia berkata, ketika aku tidak mau memikirkan firman dan berkata firman Tuhan. 耶利米说：“当我不要思想、不要说关于这个神的话的时候， Tetapi firmanmu itu seperti api membakar hatiku. 那神的话语就像那个烈火燃烧我的心。 Aku mau menahannya tetapi nggak bisa. 我要接近，但是不能。 Dorongan itu begitu kuat sehingga aku terus melayani sampai akhir hidup saya. 那个推动力那么的大，以至于我一直服侍到死。 Yeremia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. 耶利米他服侍主，直到他的 Karena kuasa生命的尾 kebangkitan 声。 Kristus bekerja di dalam dirinya. 也就是基督的复活大能运行在他心里面。 Bukankah kuasa kebangkitan Kristus masih nyata di dalam hidup kita? 这个主基督复活的大能还如此在我们身上实现吗？ Tahun 91 saya praktek di satu gereja yang kecil. 91年我在一个小教会服侍， Sebelum saya selesai kuliah, tapi ada kebutuhan ladang, saya pergi sekolah mengutus saya ke sana. 我还没有就结束我的那个学业，但是在一个教会有需要，我就在那边服侍。 Gereja itu sudah 25 tahun, jemaatnya cuma 10 orang. 那教会已经25年了，但是他的信徒只有10个人， Anak umur 9 tahun sampai 90 tahun. 就是一个小孩9岁到90岁的那个信徒， Tidak ada sekolah minggu, tidak ada remaja, tidak ada pemuda. 没有主日学，没有少年团契，没有青年团契。 Minggu pertama susah hati saya. 第一周我感到很苦， Melayani di tempat itu. 在这种地方服侍让我感到觉得 Tetapi saudara 很苦。 lingkungannya pun ternyata anti terhadap kekristenan. 在四周环境也是拒绝这个基督教。 Besut 1-2 minggu selesai kepada jemaat. 那1-2个星期去探访就已经
没事 Banyak 做了， bergumul, saudara, banyak bergumul. 真的很多的挣扎。 Di dalam pergumulan seperti itu, dan saya tidak rela membaktikan diri saya kepada Tuhan. 在这种挣扎中，我真的不想在这地方侍奉委 Saya 身。 ngomong sama diri saya, 我对我自己说， setelah praktek selesai, saya akan pulang saat selesaikan tesis saya nggak mau jadi hamba Tuhan. 他说实习之后，我回到这个神学院结束我这个论文，我不要再当神的仆 Saya 人。 tidak mau menghabiskan potensi mudaku di gereja. 我不要将我这个年轻的这个潜力，就是在这个教会里面结束。 Pada waktu saya ambil keputusan, saya juga setelah itu baca Alkitab. 我做了这样决定之后，我就读神的话语。 Pas waktu itu saya baca di kitab Yesaya. 那时候正好我读了以赛亚书， Aku memanggil engkau dengan panggilan khusus. 我一个特殊的呼召来呼召你， Supaya engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan. 就让你成为在这个黑暗的民族 Saya 当中 baca 成为 ayat itu, 光。 firman Tuhan itu menyentuh hati saya. 神的话语触动了我的心， Saya berdoa dan saya menangis dan saya mohon Tuhan mengampuni saya. 我痛哭的跟神祷告，求主饶恕我。 Itulah firman Tuhan menghidupkan hati saya. 这神的话让我的心燃起， Sepertinya Tuhan berbicara saya secara direct, secara langsung. 好像上帝亲自跟我说话。 Aku memanggil engkau bukan engkau bekerja dan melayani Tuhan. Bekerja di luar dan melayani Tuhan di gereja. 我呼召你，并不是让你只有在教会来服侍我， Tetapi khusus untuk menjadi hambaku. 但是特别是成为我的仆人。 Lalu saya bilang, Tuhan, aku siap, aku rela. 主啊，我说主啊，我预备好心，我愿 Kuduskanlah 意。 saya untuk melayani engkau seumur hidup ya Tuhan. 主啊，洁净我，推动我，使得我可以一生来服 Saya 侍你。 ingat saudara pada saat itu saya doa lama. 我记得我那时候祷告了很久， Setelah saya bangkit sudah hati saya baru. 我起来之后，我的心已经是新造的 Dedikasi 心， yang baru. 一个新的尾声， Semangat yang baru. 新的精神， Dan hanya satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. 这个目的就是荣耀上帝。 Setelah itu saya ke saat, kemudian saya studi lagi. Seperti prajurit yang menang. 后来我就再回到神学院，就再一次学习，就像耶稣基督的精兵。 Bukankah kuasa kebangkitan Kristus masih bekerja di dalam diri kita? 虽然可以看到主耶稣复活的大能还在我们心里面运行， Bukankah pengalaman saya sama seperti pengalaman kedua murid yang berjalan ke Emmaus? 我的经历不是像那个两位门徒吗？ Yang ketiga, sudah perhatikan. 第三点，我们看 Betapa lambannya hatimu. 这里说到你的心如此的迟钝， Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 所以你不相信先知所说的一切。 Lamban hati itu bukan berarti tidak percaya sama sekali. 迟钝并不代表说他完全的不相信， Tetapi ada sedikit maju mundur. 但是就是半信半疑。 Memang sudah iman itu selalu maju mundur. 但我们信心是有时候就这样 Tapi 起起落 lamban 落。 hati itu adalah hati yang masih sulit untuk menerima kebenaran firman. 但迟钝的心就是还很难接受神的话语的心， Meskipun mereka tahu tentang firman, 虽然他们知道关于福音， tapi hati belum tunduk kepada firman. 但是他的心还不服从神的 Dengan 话。 kata lain, saudara, mereka tidak percaya sepenuhnya apa yang dikatakan kitab suci. 他们还不完全相信圣经所说的， Oleh sebab itu Roh Kudus bekerja 所以圣灵在动工， melembutkan hati kita 柔化我们的心， sehingga mau dengar-dengaran 愿意聆听， dan tunduk di bawah otoritas firman. 就是服从这个神话语的主 Bukankah 权。 Roh Kudus masih bekerja di dalam hidup kita? 岂不是圣灵还运行在我们心里中的 Pada 生 waktu 活 kita 中吗？ membaca kitab suci, kita menemukan banyak masalah. 我们如果读神的话语，有很多的问题， Dalam pengertian itu sulit kita menerima secara rasional. 是以我们的理智有时候很难去接受。 Jangan kita menggunakan rasio kita untuk menyelesaikannya, 我 saudara. 们不要用我们的理智去解决这些问题， Tapi saya tidak mengatakan bahwa kebenaran firman itu membuang rasio. 但并不代表说我们就是拒绝关于认知， Melainkan firman melampaui rasio. 但是神的话是超过理智。 Banyak hal yang kita perlu menerima kebenaran spiritual truth itu dengan terang dari Tuhan. 我们需要接受这个属灵的真理，是要透过神的光照。 Siapa di antara kita yang mampu menjelaskan Allah Tritunggal?
谁能够解释关于三位一体真神？ Kalau kita sulit untuk menjelaskan mengapa kita percaya ada Allah Tritunggal. 我们去难理解，我们为什么接受？ Itulah Roh Kudus dengan rahasia bekerja membuat kita percaya. 这是圣灵在动工，让我们相信。 Siapakah yang mampu menjelaskan firman adalah firman itu adalah dari Tuhan. 谁可以证明说神的话是从神而来的？ Yaitu firman diinspirasikan oleh Roh Kudus. 是由圣灵所启示的、漠视的。 Tidak berarti bahwa kita tidak mampu, tidak bisa menjelaskan. 我们无法去了解、去解释。 Tetapi untuk menjelaskannya pun itu harus dari sudut penerimaan inspirasi dan kemudian baru melihat kitab suci. 那我们要去接受的话，我们先接受那个神的启示。 Siapa di antara kita yang mampu menjelaskan, membuktikan tentang kebangkitan Kristus? 谁可以证明主耶稣基督的复活？ Oh, Alkitab banyak menjelaskan tentang kebangkitan Kristus. 圣经里面解释了很多， Ya, Alkitab menjelaskan Alkitab. 解释圣经解释 Tetapi 圣经。 apakah ada hal yang rasional, yang penuh sehingga kita percaya bahwa Kristus sudah bangkit? 但是有一些理智上的事情，我们愿意去相信耶稣 Jangan 已经复活 salah 了。 saudara bahwa kita tidak perlu menggunakan rasio pikiran kita untuk mengerti kebenaran firman. 我们并不是不要用我们的理性去理解， Tetapi saya mau katakan bahwa banyak hal kebenaran spiritual melampaui keterbatasan rasio kita. 但是有很多属灵的事是超出我们的理智的。 Bukan karena kita mengerti tentang kebangkitan Kristus dan kemudian kita baru bisa menerimanya. 我们并不是了解了上帝的耶稣的复活，我们才接受。 Melainkan melalui kita percaya kebangkitan Kristus, That's- kita melihat segala sesuatu. 透过我们相信了主基督的复活，我们才看清一 Itulah 切。 iman yang diberikan oleh Tuhan melalui kuasa kebangkitan Kristus. 透过这个基督的复活的大能，上帝所赐给我们的一个权柄。 Saya menjadi orang Kristen setelah beberapa tahun, saya terus membaca kitab suci. 我成了基督徒，之后我一直不断的读神的话语。 Tapi terus terang, setelah membaca kitab suci sampai kepada peristiwa kebangkitan Kristus, saya tutup. 但每次我读到关于这个耶稣的复活的时候，我就把圣经盖了。 Saya tidak mampu untuk menerimanya. 我真的很难接受。 Saya percaya Kristus itu dilahirkan, tapi saya nggak percaya dia mati dan bangkit. 我相信基督他诞生，但是我不相信他复活。 Tapi suatu saat saya membaca Korintus pasal 15 dengan kalimat yang simpel. 那有一天我读了这个哥林多前书15章一个简 Benih 单的 yang 话， jatuh ke tanah itu mati telah lebih dahulu sebelum dia bertumbuh. 这个种子掉在泥土里，它死了之后才成长。 Saya yakin saintis pun menerima dan kita semua pun menerima kenyataan 我 itu. 相信科学接受这一点，我们大家也是接受这一点。 Bukankah Tuhan sudah menggunakan hal-hal yang alamiah untuk menjelaskan, untuk memberikan analogi terhadap hal yang spiritual? 那上帝经常用一些自然界的事情来比喻这个天国的事， Bukankah Tuhan yang menumbuhkan benih itu? 是上帝让这个种子可以成长。 Apakah sulit bagi Tuhan untuk menghidupkan orang yang sudah mati itu? 这对上帝来说，让一个死人复活，难道是难吗？ Lalu saya membaca kitab Kejadian, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. 就我们看，如果在创世纪，上帝是透过 Allah 这个泥土来造 menghembuskan 人， nafasnya dan manusia menjadi makhluk hidup. 将他的呼吸吹在神的身上，那个人就活了。 Bukankah debu tanah itu dihidupkan oleh Allah? 泥土是由上帝让他活起来的， Bukankah manusia mati kembali menjadi debu tanah? 人死了之后就归回泥土。 Apakah sulit bagi Tuhan untuk memberikan kehidupan kepada orang yang sudah mati? 对上帝来说，让一个死人复活的话，难道是难的事 Oh, 吗？ saudara, hati saya bersuka cita dan sampai hari ini saya menerima kebangkitan Kristus 100%. 那我真的很喜乐，那时候我才领悟到，现今我 Maka 100%的 kebangkitan 接受。 Kristus itu adalah fondasi iman Kristen. 基督的复活就是我们基督徒的根基， Bagaimana mungkin saya bisa percaya? 我怎么可能相信呢？ Roh Kudus yaitu kuasa kebangkitan bekerja di dalam diri kita. 圣灵透过这个基督复活的大能，在我心里面动工。 Demikianlah saudara, murid-murid itu setelah ditransformasi oleh Tuhan, 这个使徒们被上帝改变了之后， mereka bersaksi bahwa Kristus sudah bangkit. 他们做见证，基督已经复活了， Bukan lagi hidup di dalam keraguan-raguan. 不再犹豫，
Tetapi saudara, mereka mengenal siapa Tuhan Yesus muka dengan muka. 他们亲眼去目睹，然后面对面跟认识上帝。 Ayub berkata, dari orang saja aku mengenal tentang engkau. 那个约伯说：“我是风闻听， Tetapi sekarang 风闻有 aku 你。 mengenal engkau muka dengan muka. 但是现今我是亲自感受看到， Engkau mengenal aku mengenal engkau. 我认识你，你也认识我。 Itulah kuasa kebangkitan Kristus bekerja di dalam diri 这 Ayub. 个就是主基督复活的大能在约伯的身上动工。 Kuasa kebangkitan Kristus menurut Lukas 对路加来说， bukanlah suatu perbuatan mujizat yang extraordinary itu. 并不是一个很了不起的一个事件， Yaitu orang mati bisa dibangkitkan. 死人复活， Orang yang sudah matanya orang matanya buta bisa dicelikkan. 就是失明的人可以得看 Orang 见 yang，timpang berjalan. 就是瘸腿可以行走。 Kalau Tuhan berbelas kasihan, dia bisa melakukannya. 如果上帝发出慈悲，他什么事都可以做。 Tetapi saudara, bahwa kuasa kebangkitan tidak identik dengan perbuatan mujizat yang extraordinary itu. 复活的大能，并不是代表说等于说这个神迹所出 Tapi 现的神 Lukas 迹。 melihat mujizat yang terbesar di dalam diri gereja dan orang Kristen. 但是路加他在教会还有基督徒当中看到一个最大的那个神迹， Yaitu Roh Kudus berdiam di dalam hati 也 mereka. 就是圣灵住在他们心里 Roh 面。 Kudus menyadarkan dosa. 圣灵让人知罪， Roh Kudus memberikan kekuatan kita hidup suci bagi Tuhan. 圣灵让我们可以过着一个圣洁的生活。 Roh Kudus menguatkan hati kita untuk Saling. hidup bagi Kristus. 坚定我们心为主而活。 Roh Kudus meyakinkan kita akan Kristus yang hidup. 圣灵让我们确信主是复活的主。 Dan Roh Kudus terus memimpin dalam hidup kita. 圣灵不断的带领我们生活， Sehingga kita menjadi sahabat Allah. 使得我们成为上帝的挚友。 Roh Kudus bersaksi secara internal di dalam diri kita. 是在内心里面让我们为我们做见证。 Saya bertanya saudara, 我弟 pernahkah 兄姊 kita 妹， mengalami kuasa kebangkitan Kristus 你 dalam 曾 diri 经 kita? 在你的生活中经历了上帝复活的大能呢？ Tahun 85 saya masuk ke Saat dan belajar teologi. 85年我进到这个神学院，然后读了这个神学。 Sudah 40 tahun kalau hitung dari situ saya sudah menjadi hamba Tuhan. 我已经40年之久成为神的仆人， Saya belum pernah melakukan satu mujizat 我 pun. 从来没有做过一个神迹。 Tapi saya mau bersaksi, mujizat yang terbesar yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup saya. 但是我要做见证，最大的神迹发生在我身上的， Membuat saya bertobat. 让我悔改， Dan kemudian membawa saya untuk mencintai Kristus. 就带领我来爱基督。 Hidup bagi Kristus menerangi pikiran saya. 就这个圣灵光照我的那 Sehingga 个我的 takut 思 tidak 想。 lagi hidup bagi diriku, tapi bagi Kristus. 但是我不再为自己而活，但是为主而活。 Pernahkah sudah mengalaminya? 你曾经经历过吗？ Mari kita berdoa. 我们来 Saudara. 祷告。 Saudara, mari kita tenang hati di hadapan Tuhan. 这是我们安静在神的面前， Renungkanlah apakah kuasa kebangkitan Kristus pernah bekerja di dalam diri kita. 我们来思考主基督复活的大能曾经在我们心里面动工吗？ Apakah kita mengenal Kristus secara pribadi? 我们以个别已经认识了基督吗？ Apakah hidup kita pernah diubahkan oleh Tuhan? 我们曾经被上帝改变吗？ Apakah hati pikiran kita melihat keindahan firman Tuhan yang bersaksi tentang Kristus? 我们的思想上是否看到神的话语的美，然后为他做见证呢？ Apakah ada dedikasi kita kepada Tuhan hanya untuk memuliakan Tuhan selama hidup kita? 我们为主的尾声是否是让我们在一生中荣耀主呢？ Apakah kehendak kita boleh ditopang oleh Tuhan semakin mencintai Tuhan? 是的，我们的意念可以由神来带领，使得我们更加的爱基督。 Apakah desire kita itu hanya untuk mengenal Tuhan? 我们的欲望是否只是为了认识主？ Jikalau kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam diri kita, 如果主基督复活的大能运行在我们心里的时候， saudara akan benci dosa dan hidup bersama Kristus. 你会怨恨罪恶，愿意跟主在一起， Dan engkau akan meninggikan Kristus di dalam hidupmu sehari-hari, pekerjaan, di rumah, dan dimanapun juga kita berada. 在你生活中，不论你在哪里，都会高举主。
engkau berdoa secara pribadi, dan jikalau engkau belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus, 你各自的在祷告。如果你还没有经历到这个基督复活的大能， engkau berdoalah kepada Kristus, dan Kristus bermurah hati dan tinggal diam di dalam hatimu. 你向主耶稣祷告，祈求上帝的Untuk 怜悯， Roh Kudus membukakan hati pikiran dan kita boleh percaya kepada Dia. 圣灵启发你的心理，启 Dan 发你的思 berdoalah 想。 saudara supaya kita boleh semakin mengenal kuasa kebangkitan Kristus. 祷告好，让我们每个人可以更加的认识主基督复活的大能。 Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau sudah bangkit. 主啊，感谢你，你已经复活了。 Hati kami diterangi oleh Roh Kudus. 圣灵光照了我们的心， Hati kami dikuatkan oleh Roh Kudus. 圣灵坚定了我们的心， Sehingga kami diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menolak dosa dan hidup bagi Tuhan. 使得我们可以去克服我们的罪，为主而活。 Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin pikiran kami untuk mengenal Kristus. 主啊，感谢你带领我们的思想可以接受， Engkau telah 跟随你。 mengungkapkan siapakah Roh Kristus kepada kami. 主啊，将你基督揭开给我们， Sehingga kami bukan mengenal Kristus sebagai objek, sebagai pribadi yang asing. 使得我们不认为基督是一个陌生的个体， Tapi Kristus adalah gembala kami. 但是基督是我们的牧人， Kristus adalah sahabat kami. 基督是我们的挚友。 Dan kami bukanlah sahabat dunia, melainkan benci kepada dunia. 我们不是这个世界的好友，但是我 Tuhan 们怨恨 pimpin 这个世 jemaat 界， yang mendengar firman Tuhan. 却带领的幸福 Sehingga 们， mereka terus-menerus dituntun oleh Tuhan hidup berkelimpahan di dalam Kristus. 使他们一直不断着在基督里过着丰盛的生活。 Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 感谢主，我们如此祷告，奉耶稣的名， Amin. 阿门。